A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just nak verify, insyaAllah semua boleh nampak slide dan juga boleh nampak penyampai dan juga boleh mendengar dengan jelas insyaAllah. Sekiranya ada apa-apa boleh bagi tahu lah. Okey, Alhamdulillah. So insyaAllah tajuk yang diberikan ataupun diminta untuk anda sampaikan pada malam ini adalah cinta kerana Allah. Tajuk yang tidaklah kompleks kalau kita nak ceritakan perkaranya. Tetapi insyaAllah pada malam ni sebagai satu peringatan, sebagai satu tazkirah, sebagai satu usaha untuk kita membangkitkan kembali perasaan-perasaan yang sepatutnya sentiasa segar dan sentiasa tersemat. Kan, yang mungkin kadang-kadang satu ketika dulu kita berada di sini kerana perasaan sebegini, tetapi di telan zaman mungkin ianya pudar dan sebagainya. So insyaAllah kita akan cuba kembali hangatkan kembali perasaan-perasaan yang sepatutnya menjadi asas kepada tindakan-tindakan kita yang selanjutnya, insyaAllah. Dan just untuk meletakkan konteks perbincangan kita malam ni, kerana tajuknya cinta kerana Allah. Dan cinta dekat sini, kalau kita ambil yang word bahasa Englishnya adalah love, L-O-V-E, love. Kerana dalam bahasa kita kadang-kadang bila kita sebut cinta tu, dia dah ada konteks yang agak spesifik, berbanding sayang contohnya kan. Jarang kita sebut cinta ibu bapa contohnya lah. Kerana konteks cinta tu biasanya kita menggunakan dalam konteks yang spesifik, yang khusus. Bila kita sebut ibu bapa, kita sebut sayang contohnya, dan sebagainya. So bila sebut love itu semua pun kita sebut love kan. Love your parent, love your spouse, love your country, even kalau perbincangan tentang love your neighbor, love your enemy, etc. kan. So kita ambil dalam konteks yang umum sebegitu. So mungkin dalam bahasa kita kadang-kadang banyak konteks tersebut kita lebih banyak menggunakan perkataan sayang contohnya. Tetapi dia merangkumi semua itulah, insyaAllah. Dan perkataan yang kita sebut biasa cinta dalam aspek yang khusus dan spesifik itu mungkin juga akan termasuk dalam the whole love lillah, kan, hub lillah, yang kita akan bincangkan malam ni, insyaAllah. Jadi kita akan bermula dengan asas yang asasnya, insyaAllah, kerana semuanya bermula di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. InsyaAllah kita mengharapkan kita adalah antara mereka yang tergolong dalam golongan mukmin, dan oleh kerana itu kita mengharapkan semua peringatan akan sentiasa memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak menjadi orang yang alah ni dah pernah dengar dah ni. So kita hanya tertarik untuk mendengar benda yang baru sahaja contohnya kan. Kerana peringatan tu by definition satu benda yang kita terlupa diingatkan kembali. Bukanlah semestinya satu benda yang kita tidak pernah dengar dan tahu baru diberitahukan. Itu mungkin lebih kepada ilmu baru. Tapi peringatan itu adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada perkara yang kita sedia tahu tapi mungkin terlupa. Dan satu peringatan yang amat-amat besar dalam hidup kita sebagai seorang mukmin adalah ayat yang menuruti ayat ini dalam Quran. Kalau kita baca daripada ayat tadi tu, ayat seterusnya adalah ayat yang famous, insyaAllah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. So peringatan yang paling besar adalah ayat yang menuruti ayat tadi tu kan. Yang sepatutnya bukan kita tidak tahu fakta ini, tetapi dia perlu sentiasa diingatkan, kerana kadang-kadang sedar atau tidak kita seolah-olah terlupa bahawa kita sebenarnya ada tujuan dalam hidup ni, dan tujuan kita apa kan. Dan Allah sebutkan kat situ liya'budun.
memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, insya-Allah. Jadi titik tolaknya bermula dekat sini. Bila kita kata penciptaan kita as a whole, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahirlah perbincangan-perbincangan selanjutnya berkenaan dengan kehidupan kita. Dan salah satu aspek dalam kehidupan kita ini adalah perasaan-perasaan yang kita ada. Marah, benci, takut, risau, seronok dan sebagainya. Dan kita bincangkan malam ni adalah perasaan cinta dan sayang. Dan bila kita kata semuanya itu sekali adalah untuk menghambakan diri dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-An'am ayat 162 ada ayat ni, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan mungkin sebahagian ataupun kebanyakan daripada kita membuat deklarasi ini dalam solat, setiap kali solat mungkin kan, walaupun tak semua baca kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi kita yang declare benda tu dan menjiwai maksudnya dan memang orang kata apa memang benar-benar membuat deklarasi tersebut, memang semuanya, solat aku dan sebagainya, hidup dan mati aku, semuanya sekali, tak lain tak bukan untuk Allah, Tuhan, Rabb sekian alam, maka bila katakan semua sekali tu dalam kehidupan kita, segala apa yang kita buat lah kan, maknanya segala apa yang kita buat dalam hidup ini, dia akan balik kepada lillahi rabbil alamin, insya-Allah. Jadi salah satu benda yang kita buat adalah, ataupun banyak benda yang kita buat dalam kehidupan ni, sedar atau tidak, dia bertitik tolak dari perasaan yang kita bincangkan malam ni, iaitu cinta. Kan, kenapa seseorang itu, apa nak bagi contoh mungkin wallahualam tak sempat nak tengok audience ni ramai lelaki ke, ramai perempuan, ramai muda ataupun senior dan sebagainya. Tapi contoh-contoh kenapa seorang tu tiba-tiba terlintas dalam hati dia untuk membeli bunga, sejambak bunga untuk dihadiahkan kepada seseorang itu. Kan, kita boleh, itu contoh mungkin kalau dalam konteks inilah kan. Perasaan itu menyebabkan dia bertindak sedemikian rupa untuk menzahirkan perasaan itu, contoh. So banyak benda sebenarnya yang kita buat atas dasar cinta ataupun sayang. Dan hari ini kita nak bincangkan bagaimanakah semua itu nak dipastikan lillahi rabbil alamin. Kan, lillahi ta'ala, bukan nafsu, bukan syahwat dan bukan apa-apa yang lain lah, kepentingan yang lain, insya-Allah. Jadi konteks perbincangan kita memang akan terfokus banyak kepada, ataupun memang malam ni terfokus kepada cinta kepada manusia. Kita tak bincang malam ni mungkin cinta kepada negara dan sebagainya, cinta kepada agama. Mungkin fokus kita malam ni konteksnya, bukan mungkin lah, yang nak dibawa kat sini lah cinta sesama manusia, cinta kepada manusia, terutamanya manusia yang lain. Macam mana semua benda tu, cinta kepada manusia ni kerana Allah. Kan, apa manifestasi benarnya cinta tersebut berdasarkan lillahi ta'ala. Itu kita punya perbincangan itu, insya-Allah. Kalau in any time kalau ada persoalan apa-apa, boleh juga ditulis di ruang chat tu, insya-Allah anda cuba turuti. Okey, kita bermula di sini. Siapakah manusia yang paling kita cintai atau yang paling sepatutnya kita cintai? Ada yang nak jawab? Boleh ke kalau kita tanya soalan? Boleh. Soalan-soalan jangan risau, tak ada soalan yang susah. Soalan semua yang kita sedia maklum. Cumanya just untuk men-trigger respon. Siapakah manusia yang sepatutnya kita paling cintai sebagai seorang Muslim lah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada yang jawab di chat juga. Ada yang tak tahu tak? Ada yang first time dengar tak? Rasa tak ada kan? Memang kita ditanam secara faktualnya, secara faktanya, secara teorinya, kalau nak jawab SPM memang boleh jawab. Itu dia kan. Cumanya satu persoalan ialah menyatakan fakta berbeza dengan merasakan perasaan, betul tak? Dan bila kita cakap cinta, ianya perasaan. Sejauh mana benarnya apa yang kita cakap tadi. So itu satu permulaan penceritaan kita malam ni.
Perlu ke, kalau orang tanya perlu ke sebenarnya cinta Rasulullah SAW kan? Ustaz ni betul ke ni kan? So mungkin ada beberapa ayat yang kita familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Quran tu kalamullah kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan deklarasi ini. Maknanya dia memang dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam declare kepada manusia. Jika benar, kalau kita ambil dalam konteks kita yang membaca Al-Quran ni, jika benar aku tuhibbunallah, benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, ni tu balik kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan statement tersebutlah kan. Maka kita kena ittiba' Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. So dalam ayat ini dan mungkin ayat-ayat lain yang mungkin ada yang sempat kita kongsikan, ada yang mungkin kita kena refer balik on our own lepas ni. Dia punya Allah punya arahan itu, dia bukan sekadar kalau kamu cinta Allah, kena cinta Rasul sahaja juga kan. Tetapi dia membayangkan kena ittiba', kena ikut kan. Kena taati dan ikut. So dia nanti akan ada perbincangan lah sekiranya ada perbincangan tersebut Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh ke aku nak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut cara aku? Dalam ayat ni kata tak, kamu kena ikut apa yang Nabi ajar lah. Mana boleh pandai-pandai reka sendiri contohnya. Walaupun kita punya justifikasi macam elok. Macam aku buat ni kerana cinta kepada Allah kan. Ataupun aku buat ni kerana hatta kalau kita nak kata kita mencintai Allah pencipta alam ni pun, kita tak boleh nak reka cara menzahirkan kecintaan tu sendiri kan, betul tak? Allah dah kata ibadahnya begini, ibadah khususnya begini. Aku lebih cinta lah daripada ni kan. Aku nak tambah 5 kali solat fardu ni tak cukup. Kecintaan aku lebih dari itu. So tak boleh kan. Dia ada elemen kecintaan kita tidak boleh melampaui hakikat kita sebagai hamba kan. So sama juga dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. So kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait direct dengan cara kita ittiba' dan taat Rasul sallallahu alaihi wasallam. So dia jadi maksudnya macam mana nak taat tu kena ada ilmu jugalah. Dia tak boleh main sembrono je just kerana cinta So itu yang pertama, based on arahan Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang biasa didengar, mungkin ada yang rasa macam lama dah tak dengar ayat ni kan. Mungkin biasanya sebelum ni dengar masa khutbah je kan, khutbah Jumaat kan. So dah lama, mungkin ada yang dah lama sangat dah tak solat dah tak berpeluang bersolat Jumaat Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. So ini salah satu contoh arahan spesifik bagaimana kita menzahirkan perasaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. So bila namanya disebut, kita akan spontan berselawat. Dan sepatutnya kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam men-trigger benda tu secara spontan. Tak ada macam Allah, kenapa nak selawat kan? Maknanya memang perasaan kita bila berhadapan dengan ayat-ayat yang bagaimana Allah sendiri mengarahkan begitu caranya kan. Salah satu penzahiran perasaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mendengar namanya atau bila menyebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita petik juga beberapa hadis dan background ni anda letakkan jugalah kalau siapa nak refer semuanya di orang kata dia screenshot dari sunnah.com hadis-hadis di situ. So kat sini
hadisnya kalau dipetik dia punya matan dia saja. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada di kalangan kamu ni yang beriman, la yu'minu ahadukum, tak beriman mana-mana siapa pun, sehingga hatta until aku nak ahabba ilaihi, mereka tu kalau kita letak kita lah, sehingga kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih lagi daripada walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, lebih daripada sayang kita kepada parent kita, anak kita dan mana-mana manusia sajalah. Kan itu dan ada banyak hadis-hadis yang begini yang memberi indikasi kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sepatutnya melebihi kecintaan kita kepada mana-mana manusia. Kan tak kisahlah dalam keluarga, tak kisahlah yang memang kita amat tertarik kepadanya, tak kisahlah pasangan hidup kita. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepatutnya melebihi semua manusia tersebut. Dan tidak lengkap keimanan kita tu until kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi semua yang tersebut. Berdasarkan hadis ini. Ini hadis yang similar kan. Fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Kan? Allah messenger, maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fawallazi nafsi biyadihi, maknanya dengan macam mana nak translate ni sebab ni bahasa Inggeris pula, dengan basically dengan Allah yang jiwa aku di tangannya, tidak siapa pun yang fully beriman sehinggalah kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mafhumnya melebihi cinta kepada ibu bapa dan anak-anak. Kemudian satu lagi ayat kita petik daripada surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri ataupun suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu lebih cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad wajihadin fi sabili dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Satu ayat yang besar dan keras lah kalau kita nak ikutkan. Maksudnya kat sini kalau kita nak konteks kecintaan kita kepada Rasul, dan of course terkait direct dengan kecintaan kepada Allah lah. Dan dalam konteks ini 3 benda dikaitkan serentak. Cinta kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Kan? 3 benda ni datang serentak, disebut serentak. Kalau kita lebih cintakan sanak saudara, family, isteri, anak-anak, atau harta-harta yang kita kumpulkan selama ni, atau tempat tinggal yang kita dah selesa, atau perniagaan yang kita dah usahakan yang kita takut rugi ni, mana-mana satu tu, kalau kita lebih cinta daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya, maka tunggulah. So ayat tu dah cukup memberi arahan, amaran lah sebenarnya. Tunggu. Tengoklah apa jadi nanti. So kita sepatutnya kalau Allah yang cakap begitu, kalau orang yang gangster cakap macam tu pun kita tak sanggup nak dengar dia sambung ayat tu kan. Apa akan jadi kan kalau tunggulah kan. So bila Allah sendiri yang cakap begitu, lagilah na'udzubillah, apa yang nak ditunggu tu, na'udzubillah, kita tak nak tahu kan. So dalam konteks ini, kecintaan kepada Rasul terkait direct dengan kecintaan kepada Allah dan terkait direct dengan kecintaan kepada
berjihad di jalannya. Kan? So itu satu muhasabah juga untuk kita. Jika benar kita claim kita cinta kepada Rasul, dia susah kita nak pisahkan dengan cinta dengan berjuang di jalannya. Apakah manifestasi semua ni? Kan? Berdasarkan kita dah membincangkan sedikit sebanyak antara nas-nas, antara dalil-dalil yang ada. Satu, cinta dan taat kepada Rasulullah SAW sebagai manifestasi cinta kepada Allah SWT. Jika betul kita cinta kepada Allah, maka perasaan kita kepada Rasul SAW pastinya akan ada di situ. Itu manifestasinya. Itu yang pertama. Kedua, insya-Allah semoga kita menjadi orang yang sentiasa bersalawat kepada Rasul SAW. Yang ketiga, kita sepatutnya memuhasabah diri kita lah. Sekiranya kecintaan kita kepada Rasul SAW masih belum mengatasi cinta kita kepada mana-mana manusia yang ada selain Rasul SAW. Dan juga kita kena muhasabah juga jika kecintaan kita kepada harta ataupun perniagaan dan apa sahaja yang kita usahakan di muka bumi ini mengatasi cinta kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Ini antara muhasabah-muhasabah yang sepatutnya kita bawa dalam kita punya pertemuan ni, dalam kita muhasabah diri kita dalam katibah kita ni, insya-Allah. Okey. Itu yang pertama, yang terkait direct dengan bila kita membincangkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, sebab kita bincangkan malam ni adalah cinta kepada manusia. So, kita sendiri adalah manusia kan. So, adakah kita ni diajar untuk mencintai diri sendiri? Kan, in love for ourselves. In love with ourselves. Macam mana word dia? Anyway. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini daripada surah At-Tahrim ayat 6. Ini pangkal ayat dia. Ayat dia akan bersambung lagi. Dan terjemahan dia tu ayat penuh lah. Tapi kita just petik ayat tu setakat itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya, yakni manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Maknanya dia takkan boleh di orang kata apa maknanya kita nak suap dia untuk janganlah seksa aku kan. Tak makanlah kan, mereka akan tetap melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni menggambarkan kita kena jaga diri kita. Yang kita risaukan tu apa? Azab yang menanti di neraka tu. Na'udzubillah min zalik. Dan so menyayangi diri kita supaya janganlah sampai na'udzubillah whatever the case, kalau kita kata by hook by crook, jangan sampai diri kita ni ever dicecah oleh api neraka. Begitulah. Kalau kita menyayangi diri kita dalam konteks itu bersangkutan dengan mafhum ayat ini. Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah apa yang ada pada diri kita atau kamu pada menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Yang ni mafhum kalau kita relate dengan bahagian sebelumnya. Dan baikilah dan sebaik-baiknya dalam segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Apa kita dapat dari ayat ni? Bila Allah sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan sengaja mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini pun satu maknanya, satu manifestasi kita sayang diri kita jugalah. Maknanya kalau kita kata dalam bahasa begitu maknanya jagalah diri kita ni kan, sayangi diri kita je, jangan sampai diri kita ni kena dicampak ke dalam kebinasaan. Dalam konteks ini, kebinasaan itu datang sekiranya kita bersikap bakhil lah kan, sebab kita tak infak kan. Allah kata wa anfiqu fi sabilillah kan, infaklah di jalan Allah. Janganlah kamu, kalau kamu tak buat benda ni, janganlah sampai kamu tu mencampak diri kamu dalam kebinasaan sebab tak nak infak fi sabilillah. So itu contoh-contoh manifestasi kalau sayang diri lah kan.
Kalau kita sayang harga, janganlah infak kan. Tu tak sayang diri lah tu, sayang harta kan. Kalau sayang diri, kita akan infak sebab kita nak jaga diri kita daripada kebinasaan di hari akhirat. Na'udzubillah min zalik. Kan? Dan kita tengok beberapa hadis. Ni narrated by Abu Hurairah kan. Matan dia, ar-rajulu 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Muhammad, the Prophet, Rasulullah SAW menyatakan, seseorang itu dia mengikuti, betul ke kalau kita translate begitu? Dia tu di atas agama ataupun din kawan dia, khalil dia. Jadi sepatutnya setiap seorang daripada kita ni sepatutnya betul-betul fikir siapa yang kita jadikan kawan kita. Gitulah mafhum dia. Kalau kita sayang diri kita, sebab bila hadis tu mafhumnya kalau kita berkawan dengan orang yang agamanya begitu, dinnya begitu, cara hidupnya begitu, kita ni begitulah, maknanya agama kita akan follow agama mereka kan. Begitu dia punya mafhum. Jadi bagi orang yang sayang diri tu, dia akan make sure pemilihan kawan dia tu ada kriteria yang dijagalah kan. Kalau kata siapa kawan-kawan kau, listkan kawan-kawan kita semua orang-orang yang dikenali sebagai lara saja kan. Itu satu benda yang gambaran yang bahaya lah tu kan, berbanding orang yang semua orang-orang yang memang dikenali sebagai orang yang berjuang untuk agama dan sebagainya. Wallahu a'lam. So untuk kita masing-masing melihat siapakah kawan-kawan rapat kita. Apa manifestasi daripada beberapa nas yang kita ambil tadi? Yang pertama, sepatutnya kita, kalau dalam bahasa nak, sayang diri lah ni kan. Sayanglah diri kita tu dan jagalah diri kita tu supaya tidak akan mempunyai apa-apa risiko kebinasaan menimpa di dalam api neraka. Na'udzubillah. Kemudian dalam ayat yang tadi tu kita ambil contoh spesifik. Ni contoh-contoh manifestasi sebab rasanya secara teori kita katalah macam sayang kerana Allah dan sebagainya. Tu teori-teori macam tu senang cakap. Tapi kat sini fokus ana malam ni just untuk meng-highlight beberapa amalan yang boleh kita lihat pada diri kita sendiri. Kalau tak ada lagi benda-benda contoh-contoh tu, so macam mana manifestasi kita selama ini kan? Betul ke kita sayang diri? Betul ke kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya? Kan? So contoh-contoh manifestasi realiti benda tu kita nak cuba highlight malam ni. So salah satu untuk jaga diri tu ialah orang tu kan sentiasa infak. Kan? Untuk kemaslahatan kita di akhirat. Jangan sampai bakhil yang menghalang kita dari infak pada jalan Allah menjadi punca kebinasaan diri pada hari akhirat kan. Auzubillah. Perbaiki amalan kita demi mendapat cinta Allah, sebab Allah kata tadi Allah menyintai, Allah suka kepada orang-orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. So kita nak dapat cinta Allah, kita kena kejar benda itulah. Dan pilihlah teman rapat yang akan membawa kita ke syurga insya-Allah. Harapnya mereka-mereka yang bersama dengan halaqah-halaqah, usrah-usrah, kumpulan-kumpulan yang memang berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk bekerja di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara manifestasi realiti kita sayang diri kita dan mahukan diri kita akhirnya masuk syurga lah kan. Kerana antara indikatornya ialah siapakah teman-teman rapat kita. And hopefully kita dah sedia menjaga perkara tersebut. Seterusnya, cinta kepada keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, yakni orang lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Dekat situ ada indikasi, kat situ kita kata mawaddah warahmah. So sepatutnya bila kita kata dalam keluarga, apatah lagi kalau kita spesifik dulu dalam pasangan suami isteri tu, dia wujud atas dasar mawaddah dan rahmah. So saling berkasih sayang, cinta,
Itu antara elemen yang sepatutnya memang embedded lah dalam mawaddah warahmah, insya-Allah. Kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita dah sebut ayat ni tadi. Cuma kat sini kita highlight tadi, first ayat ni sebut pasal jaga diri kita, kemudian wa ahlikum juga, keluarga kita juga. Kan satu benda yang pelik lah kalau kita kata kita claim aku sayang sangat keluarga aku kan, tapi kita tak bersungguh menjaga mereka untuk mereka terhindar dari api neraka. Tu satu benda yang pelik lah. Sayangnya di mana? Sayangnya di dunia sahaja ke? Saya sayang dia kat dunia kan, tapi nasib akhirat dia nasib lah kan. Tu na'udzubillah, harapnya kita tidak ada yang begitu So amat pelik lah kalau kita tak menitik beratkan benda-benda yang menjaga setiap ahli kita daripada neraka kan. Kalau orang, contoh-contoh orang awam tu adalah pakaian, tingkah laku, pergaulan. Itu contoh-contoh awam lah. Kalau kita ambil contoh-contoh yang tadi tu lagi lah kan, maksudnya bakhil, kedekut, tak infak, tu dah makin mendekati apa yang kita sedia faham, insya-Allah. Kan, adakah kita menerapkan dalam keluarga kita juga? Kan kita fikir kita saja. Tadi kita dah sebut, kita memang kena fikir kita lah, menjaga diri kita di akhirat. Tetapi kita kena juga sayang kepada family kita. Kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam tu pasangannya, yakni Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat dan keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan kaum kerabat ataupun al-arham, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu ataupun mengawasi kamu. So disebut kat situ al-arham. Kalau kita translate biasanya kita kaitkan dengan silaturahim. Dan silah rahim. Rahim tu rahim lah kan. Maksudnya pertalian rahim, pertalian keluarga pertalian darah dan keluarga. So amat dititik beratkan benda tu. Kalau kita sebut tengok dah banyak dalil arham ni ataupun silaturahim, kita ambil adab bahasa dia, amat dititik beratkan. So kita kena jaga dan peliharalah silaturahim, insya-Allah. Kita ambil hadis-hadis, beberapa hadis. Yang ni yang pertama, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang terbaik dengan isterinya, dan aku adalah yang terbaik dengan isteriku. Itu satu hadis. Yang kedua, mana mula hadisnya? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa iza mata sahibukum fada'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut atau bersabda, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang terbaik dengan keluarganya, dan akulah yang terbaik dengan keluargaku. Bila mana wa iza mata sahibukum, bila mana seseorang mati di kalangan mereka tu, janganlah sebut benda yang buruk berkenaan dengan mereka. Okey. Kemudian hadis yang lain, tadi kita sebut pasal keluarga in general. Dekat sini ana bawa dia punya terjemahan sahajalah kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ciumlah grandson, his grandson, maknanya cium cucunya Al-Hasan bin Ali. Dan dekat situ in the presence of, maksudnya dekat situ ada Al-Aqra bin Habis. Kemudian dia menyatakan aku ada 10 children, anak, dan aku tak pernah pun cium mana-mana daripada mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tengok kepada dia kan, dan berkata, man la yarham la yurham. Dan siapa yang tidak menunjukkan
rahmah, tak berlaku rahmah, tidak berlaku belas kasihan, tidak akan diberi belas kasihan. Nauzubillah min zalik. So itu satu gambaran untuk kita lah, satu muhasabah. Kalau kita dengan anak-anak kita tak pernah menunjukkan rahmah kepada mereka, tidak pernah berlaku rahmah kepada mereka. Kalau contoh spesifik kat sini ni, termasuk cium dia orang dan sebagainya lah, menunjukkan kasih sayang kat situ, menzahirkan kasih sayang. Maknanya bukan sekadar perasaan ni, sebab dia melibatkan sebab bila Al-Aqra' tu sebut, dia cakap menzahirkan tu kan, bukan dia kata dia tak sayang anak dia kan. Tapi dia tak pernah cium pun, dia tak pernah menzahirkan benda-benda tu. So kita kena zahirkan kasih sayang tersebut kepada anak-anak kita, insya-Allah. Hadis yang lain, inna min afdali dinar anfaqahu ar-rajul ala iyalih wa dinarun anfaqahu ala ashabihi fi sabilillah wa dinarun anfaqahu ala dabbatin fi sabilillah. Dinar yang terbaik, Rasulullah SAW bersabda, dinar yang terbaik yang di spend, yang dibelanjakan, yang diinfakkan itu adalah dinar yang dibelanjakan untuk keluarganya, dan dinar yang dibelanjakan untuk sahabat yang berjuang di atas jalan Allah, dan dinar yang diinfakkan untuk tunggangan fisabilillah juga. So agak menarik kat situ, 3 benda yang diletakkan sekali sebaris. 2 benda tu memang fisabilillah lah, yang kita cakap tadi, awal tadi kita dah cakap, kalau kita sayang diri kita, kita memang akan infak fisabilillah. Jangan mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan di akhirat dengan tidak infak. So yang kedua dan ketiga tu dah termasuk ke situ. Tapi yang pertama tu interestingly ialah infak kepada saudara kita, keluarga kita. Jadi apa manifestasi semua benda ni, kefahaman ini? Sejauh mana kita sayang keluarga kita dengan memelihara mereka dari api neraka. Itu. Ni sayang til jannah lah ni kan. Ni bukan sayang di dunia sahaja kan. Aku sayang kot, aku bagi hadiah, aku bagi mainan dan sebagainya. Tak. Kita sayang melangkaui dunia ni kan. Kita sayang hingga ke akhirat. So sejauh mana kita menyayangi mereka dengan memelihara mereka dari azab neraka. Kedua, sedar Allah sentiasa mengawasi kita dalam aspek menjaga silaturahim. So kat sini mungkin kita tak ceritakan in detail lah cabaran-cabarannya kan. Sebahagian daripada kita mungkin tak menghadapi cabaran tersebut. Ada yang diuji dengan keluarga-keluarga yang amat mencabar. So bagaimana? So ada perbincangannya. Tetapi Allah sentiasa remind kita kena jaga juga kan. Bukan kerana mereka baik, tapi mereka ada silaturahim dengan kita. Ketiga, mencontohi Rasulullah SAW sebagai yang terbaik terhadap isteri dan juga keluarga. So itulah, bila kita kata itulah contoh teladan kita, benarkah? Adakah kita hanya ambil contoh dalam aspek tertentu sahaja kan, ataupun dalam semua aspek? Kalau kat sini kita nak tekankan terhadap isteri, terhadap anak dan terhadap keluarga as a whole. Sama-samalah kita ni muhasabah untuk diri anak juga, menzahirkan kan. Ini bukan mempunyai perasaan, tetapi menzahirkan kasih sayang itu terhadap anak-anak. Dan juga aspek yang sebab disebut beberapa kali itu, infak terhadap keluarga di samping infak kepada jalan Allah SWT. Okey. Seterusnya, kita dah sebut tadi apa perasaan cinta kita, sayang kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita. Bagaimana pula dengan mukmin yang lain? Bi'id yang kita kenal dan juga kita tak kenal tapi mereka mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu boleh beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Kalau ada yang tertanya, biasanya innamal mu'minuna ikhwah ni famous innamal mu'minuna ikhwah. Tapi kalau kita baca dalam Quran tu, dia rentetan ayat yang mengisahkan jika kita melihat dua orang mukmin ataupun dua kelompok mukmin bergaduh, bertelagah. So apa peranan kita? So kat situ sebab tu ya dia ada fa aslihu baina akhawaikum tu. Kan? Kena islah. Bukan kita buat apa bila kita tengok orang bergaduh ni, antara dua kumpulan mukmin bergaduh kan. Sepatutnya kita kena islah. Dan of course rentetan ayat ni panjang lagi lah. Kan? Sebab kadang-kadang dalam kita berusaha mengislah dua kumpulan mukmin yang bergaduh tu, ada possibility dia.
Ada satu tu okey insya-Allah nak berdamai, satu tu nak still menzalimi orang lain. Ada caranya, ada yang Allah suruh dan sebagainya. So kita boleh baca surah Al-Hujurat dekat situ. Tetapi dalam konteks memahami mukmin itu ikhwah, ada natijah dia. Dia bukan sekadar perasaan, tetapi ada natijah dia dalam konteks kita tidak boleh tengok, kita tak boleh accept ada mukmin yang bergaduh, bertelagah ni. Kita kena mainkan peranan untuk mengislah. So betul ke kita menyayangi, mencintai semua dan menganggap semua mukmin ni ikhwah? Kalau betul, adakah kita memanifestasikan dalam amalan kita? Ke kita jadi batu api lagi dan sebagainya? Nauzubillah min zalik. Dan kita tengok beberapa hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis yang famous juga, kan? Tidak beriman seorang kamu, tak lengkap iman seorang kamu sehingga dia menyayangi ataupun mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai ataupun disayangi ataupun disukai untuk dirinya sendiri. Yang kat bawah tu pun similar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Daripada kebaikan. So kita nak kebaikan untuk diri kita, kita suka kebaikan dapat kepada diri kita. Tak beriman lah, tak lengkap lah iman kita kalau kita tak suka juga benda yang itu, yang kita suka tu dapat kepada kita, dapat juga kepada orang lain. Kepada mukmin yang lain. Yang lagi teruk kalau kita memang dah sampai the opposite lah. Ada kebaikan dapat kat member kita tu, kita dengki semacam. Kenapalah dia yang dapat? Itu dah another level, tu dah opposite dah tu. So kalau kita ada bibit-bibit macam tu, kena istighfar, kita kena lawan syaitan dan sebagainya lah. Bila dah tersebut pasal opposite of mencintai saudara kita sebagaimana kita cintai apa yang untuk diri kita ini, bila kita sebut opposite dia tu dengki, kita sebut sekadar ni lah, ni bukan tajuk cinta sangat, tapi sebab the opposite yang dengki tu kita dah tersebut tu, kita petik je lah hadis ni. La hasad illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh dengki, tak boleh envy, tak boleh jealous, in that sense, kecuali dalam dua perkara je. Maknanya kalau kita nak dengki-dengki orang lain tak boleh, kecuali dua. Apa dia? Rajulun atahullahu malan, orang yang Allah bagi dia harta. Betul lah saya dia dapat harta, saya jealous. Tak, tu tak baca habis maksudnya. Dia tak berhenti di situ. Kan? Bila dia dapat tu, dia buat apa? Dia fasallatahu ala halakathu fil haqq. Minta maaf kalau ada tersilap baris sebab tak ada baris kat sini. Tapi dia mengeluarkan harta tersebut secara hak, secara benar. Kan? Dan itu yang pertama. Maknanya kita dengki bukan sebab dia dapat harta. Kita dengki sebab cara dia menggunakan harta dia. Harapnya jangan silap faham gitu. Bukan sebab dia dapat harta tu kita dengki. Yang kita boleh dengki tu ialah bila orang ada harta, dia menggunakan di jalan yang betul, dengan cara yang betul. Alangkah baiknya kalau aku pun boleh infak dengan cara yang sama. Dengki yang tu boleh. Jangan dengki kalau kita tengok sekarang ni yang biasanya agak viral, contohnya Abid Liu. Kita tak boleh dengki dengan harta yang dia ada. Kita kena dengki dengan cara dia bantu orang. Yang tu boleh. Aku pun nak bantu orang jugalah. Tu boleh. Aku nak rumah besar macam dia juga. Apa pula? Tu tak boleh. Dengki macam tu tak boleh. Dan kemudian warajulun atahullahu hikmah. Orang yang Allah bagi dia hikmah, kebijaksanaan. Dia cerdik lah, dengki sebab dia cerdik. Tak boleh. Yang dengki ni apa? Fahuwa yaqdi biha wa ya'maluha. Dia mengapply, dia mengaplikasi dan dia beramal. Dan dia mengajar pula. Wa yu'allimuha. Sorry, baris tu silap. Wa yu'allimuha. Maknanya dia mengajarkannya. So kita tak boleh dengki orang cerdik, banyak ilmu. Kita kena dengki dia menggunakan ilmu di jalan yang betul dan dia mengajar orang lain. Aku pun nak mengajar orang juga. Tu boleh. So kita kena, tu dia dua dengki yang boleh kan. Maksudnya orang infak, kita pun nak infak. Seperti mana dalam sirah tu, sebab itu ada para sahabat yang miskin tu tanya Rasul kan sallallahu alaihi wasallam. Macam ni tak aci kan, sahabat-sahabat yang kaya tu boleh infak, boleh berjual kan. Kita ni tak ada apa. So dia bukan dengki sebab sahabat tu kaya. Dia dengki sebab infak dia tu kita tak boleh match. Sama juga kalau kita tengok orang mengajar Quran, orang mengajar ilmu. Macam mana aku pun nak mengajar juga. Yang tu boleh kan. Okey. Apa manifestasi semua ini? Persoalan-persoalan untuk kita muhasabah diri kita. Sejauh mana kita benar-benar cinta kebaikan untuk saudara Muslim kita, sebagaimana kita cintakan kebaikan tu untuk diri kita.
Ni satu persoalan yang real dan anda nak bawa 2 contoh real yang berlaku hari ni lah. Just untuk test betul ke kita dah sampai level mencintai apa yang kita suka untuk dapat dari kita ni, kita nak juga dapat kepada semua Muslim yang lain. Yang pertama, apa yang menimpa saudara kita di Gaza contohnya. Betul ke kita memang really, sebab bila kita kata la yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Benchmark keimanan kita tu, maknanya kita kata aku tak lengkap lah iman aku ni, maknanya untuk muhasabah diri, until aku sukakan keamanan di sini, aku mengidamkan sangat juga mereka di sana pun dapat keamanan tu, contoh. Itu manifestasi kecintaan kita, keimanannya. Maknanya kita nak mereka dapat segala kebaikan yang kita dapat, yang kita nak. Satu lagi yang dekat sedikit ialah ini. Of course ini dipaparkan gambar yang mereka nampak gembira lah. Dan ini saudara-saudara kita yang menjadi pelarian Rohingya. Kita kisah tak? Selagi mana kita tidak kisah, biarlah dia kat situ kan. Siapa suruh dia? Whatever word yang kita nak guna. Ada isu dengan hadis tadi tu. La yu'minu ahadukum. Kamu ni tak beriman lah, ataupun tak lengkap iman. Kita nak bincang tu, itu perbincangan dia. Tapi untuk muhasabah diri, kita sepatutnya jadi amat risau. Betulkah aku beriman kalau aku masih tak berapa kisah apa yang terjadi kepada saudara-saudaraku di Rohingya ataupun yang terpaksa lari daripada Rohingya. So, perbincangan ni perbincangan yang real. Orang yang betul merasai benda ni, dia bukan just kesian. Itu perasaan kesian, itu lain. Bila kita cinta, yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, kita bukan nak orang kesian kepada kita, betul tak? Kita nak kita memang hidup aman secara real. So, kita bukan nak kesian kepada dia. Kita nak membuatkan supaya tercapainya mereka hidup aman secara real. Kat situ perbincangan yang besar bagi orang yang betul-betul keimanannya terbukti. Dan bagi orang yang begitu, sebab itulah lahirnya perbincangan macam mana, apakah step, action plans untuk menyertakan benda ni. Kalau kita kenal orang-orang yang begitu, itu salah satu manifestasi benarnya iman dia. Dia bukan goreng, bukan cakap kosong. Kalau kita ni satu persoalan lah, kalau kita masih tak buat apa usaha kita yang kita boleh relatekan dengan menyelesaikan isu Rohingya dan semualah isu di satu dunia ni kan. Itu untuk persoalan diri kita masing-masing. Hopefully, macam secara peribadi, kenapa saya terlibat dengan dakwah dan tarbiyah dan usrah apa semua ni terkait direct dengan benda tu. Tu cerita panjang lah, tu satu tajuk lain. Apakah sumbangan yang kita nak hasilkan dalam long term tu dengan usaha-usaha yang bermula sekarang. Tapi setiap orang anda mengharapkan semua berfikir secara serius lah. Apakah sumbangan secara langsung dia, sekiranya betul kita menyayangi semua saudara Muslim kita. Seterusnya, kita bincang pula pasal orang lain. Orang lain ni selain Muslim lah. Dia bukan Rasulullah SAW yang kita dah sebut tadi. Dia bukan diri kita sendiri, of course. Dia bukan keluarga kita. Dia bukan juga mukmin. Tapi dia orang lain, orang manusia lain yang bukan Islam. Perlu ke kita sayang dia orang? Perlu ke kita cinta dia orang? Perlu ke kita ada perasaan terhadap dia orang? Itu satu perbincangan yang kita bawa sedikit di sini. Satu surah. Kita just fokus surah-surah yang kita hafal saja mungkin dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan tidak, okey, maksudnya, tidakkah engkau tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Okey, kat situ dia ada dalam kurungan meliputi hari pembalasan, sebab ad-din ada mafhum dia yang lebih besar daripada sekadar agama kan. Macam contohnya Yaumiddin. Kenapa hari pembalasan? So ada pembincangan tafsir dekat situ lah. Sebab tu dimasukkan juga kat situ. Anyway, fazalikal ladzi yad'un, orang itu adalah yang menindas serta berlaku zalim terhadap anak yatim. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima kepada orang miskin. Maka kecelakaan besar bagi orang yang kategori dia ahli solat, orang ahli sembahyang. Mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, orang yang berkeadaan riak, dan orang-orang yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang berhak mendapat pertolongan. Now, kalau antum tengok slide ni, ana letakkan dua color kat situ.
selain daripada hitam tu. Warna purple dengan warna merah. Yang kita minta jauh ialah, na'udzubillah, kita tak nak tergolong daripada yang purple tu. Yang merah tu of course orang lain lah. Maksudnya yatim dan miskin, orang yang di luar kita. Sebab kat sini yang purple tu ialah orang yang sama lah kalau nak cakap. Tahu tak? Nampak tak tu orang pendusta agama? Siapa pendusta agama? Walaupun dia solat, tapi solat dia tu sekadar untuk riak. Maksudnya dia solat tu untuk orang tengok je lah, bukan solat dia kerana Allah. Sebab kalau solat dia kerana Allah, mustahil dia akan berlaku macam tu kepada anak yatim dan orang miskin. Mustahil, macam kalau kita relate dengan ayat last tu, dia tak beri pertolongan kepada orang yang sepatutnya ditolong. Maknanya solat dia tu untuk orang lah, untuk orang tengok, bukan kerana Allah. Sebab orang yang betul-betul solat real, dia akan tahu Allah nak apa pada diri dia dan dia akan buat. Dan kalau kita faham ayat-ayat Al-Quran, Allah akan menekankan sangat pasal membantu orang yang perlu dibantu. Yatim dan miskin ni berulang banyak kali. Dan to put in context, dia bukan yatim minal muslimin, miskin minal muslimin. Dia yatim miskin lah. Dan satu muhasabah yang nak dapat masa muda dulu. Sekarang masih muda Alhamdulillah, tapi lebih muda dulu. Masa Akhi Zairul, masa dia bawa masa Islamic Relief. Dia bagi satu penyampaian. Lepas tu mungkin siapa yang nak volunteer, awareness dan sebagainya. Masa ni di France, masa Ana belajar di France. Kemudian dia tunjuk gambar-gambar Palestin, Syria, apa semua tu lah yang ada ketika tu. Kemudian dia tunjuk gambar Haiti. Harapnya kita tahulah Haiti tu di mana. Ni bukan Haiti tu minum teh tu. Ni Haiti tempat tu, Haiti tu. Yang masa tu baru dilanda taufan, tak silap Ana. Kemudian dia tanya, bila tengok respon yang berbeza. Kata, kenapa? Korang ni nak tolong orang Islam sahaja ke? Kenapa pelik orang ni? Kita masa tu baru terfikir, kita hanya kesian orang Islam rupanya. Orang Islam kena bencana, kita kesian. Orang non-Muslim kena bencana, kita tak kesian pula. So, apa masalah kita? So, dekat situ satu pembincangan besar sebenarnya. Kita, unfortunately, kita banyak dibesarkan dari kecil dengan ayat Madinah, bukan dengan ayat Mekah. Ni satu tajuk lain lah. Sebab ayat Mekah tu amat kalau kita berakidah dengan ayat Mekah tu, sebelum kita datang, sebab ayat Madinah tu solat banyak fiqah kan, dan banyak jihad dan semua dengan semua. Tapi ayat Mekah tu memberi intipati kita akan care pada orang susah, tak kisah agama dia kan. Unfortunately kita missing kat situ akidah kita for whatever reason. Tu kena muhasabah dan memperbaikilah. Dan kita akan bawa kepada ayat yang selepas ni contohnya surah At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, dia ditanya dosa apakah ia dibunuh. Ini ayat yang membela anak perempuan yang dibunuh. Dan rasanya kita semua pernah dengar sepatutnya insyaAllah. Kes apakah ini? Orang musyrik Mekah, Jahiliyah yang ada certain tanggapan yang menyebabkan bila dia dapat anak perempuan, dia boleh tanam hidup-hidup. Bila ayat ni bangkit untuk membela nasib anak perempuan yang ditanam ini, satu konteks yang interesting ialah, kita perasan tak anak ni siapa? Anak siapa? Siapakah, kalau kita tengok zaman Mekah tu siapa yang tanam anak perempuan ni? Adakah sahabat menanam anak perempuan? Tak kan? Ada orang kata, ada nama-nama tertentu yang biasanya orang sebut. Tapi kita cakap, okey, yang dia tanam tu sebelum dia jadi Muslim. Bila seseorang tu dah jadi Muslim, tak ada yang tanam anak. So, isunya ialah ayat-ayat ataupun konteks pembelaan yang dibawa oleh ayat ni ialah membela nasib anak orang kafir. Kalau kita put in konteks bahasa kita sekarang. Dan anda suka tanya benda ni. Adakah akidah yang kita belajar selama ni, akidah, maksudnya Islam itu apa? Bila kita cakap, apakah Islam pada para sahabat di fasa Mekah? Islam tu difahami sebagaimana? Akidahnya apa? Islam itu apa? Jarang orang perasan benda ni. Kita sebagai Muslim, kita sebenarnya merasakan kitalah pembela orang yang lemah, kita pembela orang yang tertindas, kita pembela orang yang terzalimi, termasuk kita pembela anak orang kafir. Sebab orang kafir yang duk tanam anak dia, dan kita lah pembela anak mereka. Kita tak ada nasib dia lah, siapa suruh lahir dan keluarga kafir kan. Tidak ada begitu. So, itu yang hilang, yang menyebabkan kenapa Islam tak nampak cantik sekarang. Sebab orang Islam tu memang ada, kadang-kadang dia termasuklah racism apa semua tu kan. Kita rasa benda-benda tu yang kita sadurkan dengan Islam tu satu lagi isu. Tetapi kita tak faham Islam ni datang, macam ara'aital ladzi yukadzibu bid-din tadi tu Orang yang tak kisah pasal orang yang lemah dan tertindas, dia pendusta agama. Itu yang difahami dari awal Islam. So, termasuk anak-anak orang kafir. So, bila kita cover ayat-ayat ni,
Ni contoh juga. So kita dah pukul 10 So anda akan pergi laju. Surah Ad-Duha, mungkin anda skip dari segi bacaannya, tetapi surah Ad-Duha ni Allah mengungkit kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa nikmat yang Allah dah bagi. Kalau kita petik daripada ayat ke-6 Ayat ke-6 betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu kamu yatim, aku yang jaga. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu sesat, kamu tak jumpa jalan kalau kita guna bahasa lain. Takut ada yang pening pula. Sesat tu apa? Sesat tu maknanya tak jumpa jalan lah. Ingatkan betul punya maknanya tak jumpa jalan. Dulu kamu tak jumpa jalan, tak jumpa solution. Fahada, aku yang bagi hidayah, bagi inilah solution kepada umat ni. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dulu kamu serba tak cukup, aku yang memberi kaya. Tu ada, kalau kita yang dah cover surah ni, kita akan tahu juga tafsir tu kan. Yang quite interesting. Maksudnya siapa yang jaga sebenarnya kan? Sebab kat sini Allah take the credit. Allah yang take the credit. Allah tak kata dulu kamu yatim, pak saudara kau jaga, datuk kau jaga. Tak. Aku yang jaga, aku. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu tak tahu jalan, malaikat Jibril yang bagi tahu. Tak. Aku kan. Wa wajadaka ailan fahana. Dulu kamu tak cukup, mujurlah kahwin dengan Khadijah. Tak, aku juga. So tak kisah apa yang berlaku secara zahir di atas bumi ni, Allah yang take the credit. Aku yang menyebabkan benda tu berlaku. Khadijah yang menyebabkan kau kaya, betul, secara zahirnya begitu, tapi aku yang bagi benda tu jadi. So kamu kena berterima kasih kat aku lah kan. Walaupun Jibril yang pergi, tapi aku yang bagi. Walaupun pak saudara, datuk yang jaga, aku yang jaga sebenarnya. So kita boleh reflect pada diri kita, semua benda yang tak kisah kita dapat dari sumber mana, Allah akan claim, aku bagi tu. Kemudian soalnya datang, fa ammal yatima fala taqhar. Kau dulu yatim, aku jaga. So sekarang ni kenapa kau tak jaga orang yatim yang lain? Ni mafhum mafhum. Wa masaila fala tanhar. Dulu kau pun tak tahu jalan, apakah solution umat ni teruk sangat ni kan. Aku yang bagi hidayah. Sekarang ni bila ada sa'il, orang tanya macam-macam, dia pun tak reti ni, kenapa kamu nak tengking-tengking dia pula? Sepatutnya kamu bagilah sampai dia faham. Sebagaimana dulu kamu pun tak tahu, aku yang bagi tahu, bagi hidayah. Kamu kena usahakanlah juga sampai dia dapat juga benda tu. Kenapa nak marah dia? Kenapa nak tengking dia kan? So soalan-soalan sebegini, kalau kita tadabbur surah ini, kita kena tanya balik dengan diri kita kan? Dan kita masuk ke manifestasinya. Adakah kita berisiko terjatuh dalam kategori pendusta agama? Na'udzubillah. Maksudnya mafhum dia, kita solat, kita rajin solat, tapi kita tak kisah manusia lain yang memerlukan bantuan. Itu pendusta agama lah based on ayat tadi. Adakah kita begitu? Na'udzubillah. Kalau masih ada begitu, masih tak kisah sangat orang lain, kita kena timbulkan perasaan itu. Adakah kita berkongsi nikmat yang Allah kurniakan kepada kita terhadap yang tak dapat tu? Kan? Maksudnya, yatim dengan miskin ni, apa yang mereka lack ialah keperluan asas, kasih sayang anak yatim kan. So, bila kita berhadapan orang yang tak dapat benda tu, dan kita ada, Alhamdulillah, adakah kita kongsi? Dan anak extend juga, sebab yang ni secara zahir, kita relate juga dengan agama. Bagaimana kita melihat orang yang yatim agama dan miskin agama juga? Kan, maksudnya kalau yatim agama tu tak ada murabbi lah. Kan, macam kita ni Alhamdulillah ada orang concern pasal amal kita, pasal kefahaman agama kita. Tapi ada orang lain tak ada murabbi, tak ada nakib, tak ada orang yang tengok kefahaman agama dia, reality dia kan. Kenapa kita yang tak kongsikan mereka? Kita jadi nakib dia lah, murabbi dia ke dan sebagainya kan. So itu manifestasi real kalau betul kita memahami Islam tu apa dan kita ada perasaan kasih sayang tersebut. Surah apa? Kalau yang last tadi Ad-Duha, tak pasti yang dia sebut ni apa. Ke yang surah Al-Ma'un, kalau pasal pendusta agama. Seterusnya, dalam masa yang berbaki ni kita sentuh sedikit lah cinta pasangan ni macam mana pula. Macam mana pula mencintai pasangan. Wallahualam, tak pasti sejauh berapa ramai yang mendengar ni yang dah berpasangan, berapa yang dah berpasangan-pasangan dan berapa yang belum berpasangan. So kita sentuh sedikit Tapi yang ni kita ambil dalam konteks yang surah kita biasa lah kot. Dan kita mungkin tak dapat on the surface apa kaitan dengan surah Al-Masad ataupun Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama
hartanya dan segala yang diusahakan tidak akan dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tali dan tali-tali yang dipintal. Okey, tafsirnya memang menarik kalau surah ni, dan anda rasa semua dah cover pun dalam surah. Setiap ayat tu ada image yang tergambar yang menyebabkan ada perasaan-perasaan yang timbul. Tapi dalam konteks kecintaan ni, kita just nak kata pasal pasangan. Interesting dalam ayat ni bukan hanya tempelak Abu Lahab, tapi isterinya kena juga. Kan? Dan dalam Quran, kalau kita perasan, banyak pasangan yang pernah di-highlight. Ada pasangan yang lelakinya bagus, soleh, tapi isterinya kufur. Kan? Even Nabi-Nabi pun kita tahu, ada kisah-kisah Nabi yang suaminya Nabi, isterinya mengingkari Allah SWT ataupun mengingkari kenabian dia jugalah. Kan? Ada kisah macam tu. Ada kisah wanita yang amat baik. Bukan cantik. Wanita yang baik. Dan wanita yang soleh. Tapi suaminya Fir'aun. Literally Fir'aun pula tu kan. Tu pun satu kisah. Maknanya isteri yang baik, suami Fir'aun. Ada kalau yang kes ni, yang paling best ni ialah yang ni yang sekufu. Sekufu ke neraka lah. Na'udzubillah min zalik. Maknanya Abu Lahab dengan isterinya tu sama level kejahatan dia. Dan kisah ni agak menarik kalau kita just petik sedikit. Abu Lahab, kenapa namanya Abu Lahab tu? Kerana kemacuan dia, handsome dia. Dan isteri dia pun panggilan dia apa? Ummu Jamil. Dia antara orang yang dikenali dengan rupawan, cantik. Kalau kita nak relate dengan keadaan sekarang, panggilan kepada mereka, Abu Lahab dengan Ummu Jamil, adalah maknanya dia antara hot celebrity couple yang terhebat lah zaman sekarang. Anda tak pasti siapa sekarang yang dijadikan macam ikon. Suami isteri yang sama-sama paling lawa, paling prestige. Itulah dia. Itulah mereka. Tetapi dengan surah ini, Allah tukar terus konotasi pandangan terhadap mereka berdua. Tu kita kena bincang dalam surah tu lah. Bila bincang tu jadi panjang. Tetapi kita nak relate dengan kita sekarang ni ialah, ini satu sampel orang yang sekufu together till jahannam lah, na'udzubillah kan. Maknanya dia tu. Tapi yang kita nak ialah apa? Yang insyaAllah together till jannah lah orang kata. Yang bersama-sama sekufu ke Jannatul Firdaus A'la insya-Allah. So bagaimana kita nak ke arah itu? Antara manifestasi yang kita perlu fikirkan dalam konteks ini, bagi yang belum berpasangan, carilah calon pasangan yang sekufu dalam misi untuk hidup di atas jalan Allah. Carilah isteri yang sama-sama vision dia nak ke situ juga. So supaya sama-sama perjalanan kehidupan suami isteri itu until the end menuju misi yang sama. Kita betul-betul sama-sama nak ke situ. InsyaAllah dia punya perjalanan tu akan berbeza dengan orang yang tidak nak benda yang samalah. Kan? Keduanya ialah membentuk rumah tangga yang saling mencintai kerana Allah, yang mencintai dan mentaati Rasulullah SAW, yang mencintai semua umat Islam, yang menyayangi semua manusia yang memerlukan bantuan, serta mendidik anak-anak untuk mencintai dan menyayangi kerana Allah. So, apa sahaja yang kita dah sebut tadi, sebelum-sebelum ni, sepatutnya semua itu embedded dalam pasangan suami isteri kita ni. Kan kita mempunyai semua perasaan-perasaan tadi bersama. Dan insya-Allah rumah tangga kita akan jadi rumah tangga yang betul-betul bermakna lah. So, benda ni susah nak disebut unless orang yang dah merasai benda tu. Kan bila in sync benda tu, dua-dua kita dan dia sama-sama rasa begitu, dia berbeza, dia amat berbeza. Kan? Okay, so kepada penutup, kepada khulasah sebelum kita buka pada soal, sekiranya ada soal jawab. So after kita melihat semua tadi tu kan, bila kita cakap cinta kerana Allah dan kita dah bincang dalam kategori yang berbeza, bila kita melihat perasaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada umat Islam, kepada manusia seluruhnya, dan juga yang kita cakap pasal pasangan hidup suami isteri tu, antara benda-benda yang harapnya kita boleh internalize, cinta, taat dan menuruti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manifestasi, kita just highlight antara manifestasi besar lah. Tadi kita dah sebut manifestasi yang agak detail setiap satu. Ni nak khulasah benda-benda yang kita nak reflect kepada diri kita, sejauh mana dia dah terjelma dalam diri kita insya-Allah. Satu, cinta, taat dan turuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' tadi. Dan termasuk dan terutamanya juga sunnah yang terbesar.
Malah bukan sekadar sunnah yang terbesar, tapi even sebab pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Yakni apa? Yang biasa kita sebut dakwah lah, kan. So, sepatutnya perasaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan misi dia itu kita amat mencintai benda tu. Kita amat menyayangi benda tu. Kita amat menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan legasinya, dan kita menyayangi dakwah yang masih dari day one Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa sehingga sekarang masih bersambung. Kita amat mencintai untuk bersambung terus di situ, kan, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar merasakan sayang kepada diri sendiri. Ini bukan maknanya just claim aku sayang dia, kan, tapi maknanya benar-benar rasa sayang sehingga kita memang kejar, sungguh-sungguh kejar pengakhiran yang terbaik di akhirat, dan tidak sanggup langsung untuk merisikokan nasib kita di akhirat. So kalau betul, from my perspective, kalau betul kita sayang diri kita ni, we will never ever jeopardize kita punya nasib di akhirat. Dan on top of that juga kita akan kejar pengakhiran yang terbaik. So pendetailannya akan cerita lain lah, maknanya satu tajuk-tajuk yang lain. Macam mana kita kejar benda tu, kat mana nak kejar, dan apa risiko-risiko. Contoh tadi kita dah sebut antara contoh-contoh orang yang lokek, bakhil untuk tidak infak fisabilillah, itu bahaya, itu merisikokan diri sendiri. Contoh literally from Nas, kan. So ada banyak contoh-contoh lain lah. Kalau yang kita ambil orang awam tu agak obvious lah, tak solat, na'udzubillah, itu memang merisiko sungguh lah kepada nasib akhirat kita, kan. Tu tak sayang diri namanya. So sayangilah diri kita, dan contoh-contoh yang lain. Seterusnya, benar-benar cinta dan sayang kepada seluruh keluarga kita sehingga melakukan segala apa pun yang patut untuk memastikan setiap ahli keluarga kita bertemu kembali di taman syurga. Okay. Kalau dalam bahasa, kalau Al-Banna ni dia termasuk dalam konteks takwinul baitul muslim lah, kan? Maksudnya kita betul sayang dan cinta kepada seluruh ahli keluarga kita sehingga kita buat apa saja yang patut untuk ensure setiap ahli kita ni insya-Allah bertemu balik di taman-taman syurga nanti, insya-Allah, kan. Walaupun sebab setengah orang kata memberi justification ni, alah, even Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, even nabi-nabi dulu pun ada keluarga yang na'udzubillah pergi ke, maknanya kufur lah, dan na'udzubillah ke neraka, kan. But that's not justifikasi untuk kita bersenang sambil lewa dan usaha kita ke sini, kan. Sebab itu cerita yang telah lalu untuk kita ambil pengajaran. Dan nabi-nabi itu telah berusaha sampai ke sudah. Dan memang bila orang itu kufur, kita tak mampu buat apalah, kan. Even Rasul SAW pun diuji dengan pak saudara dia yang disayang. Tetapi kita sekarang ni, masalah kita usaha pun tak takat mana. Lepas tu kita nak beralasan begitu, itu orang kata macam jauh panggang dari api lah, menggunakan alasan sebegitu. Seterusnya, benar-benar merasakan sayang kepada semua umat Islam, apatah lagi sahabat perjuangan dalam jalan perjuangan ni, sehingga sanggup melakukan segala apa untuk bersama di taman syurga, insya-Allah. Anda note kat situ bos 3T. Siapa yang biasa pernah dengar ta'aruf, tafahum, takaful, dia termasuk kat situ juga. Maksudnya bila kita sayang sangat-sangat tu, kita saling nak faham, saling tu, dan saling membantu. Takaful tu saling bantu untuk kita semua insya-Allah berjaya atas jalan dakwah ni ataupun jalan fisabilillah ni dan sebagainya. Tu satu. Lagi satu ialah ta'rif, takwin, tanfiz. Itu pun juga, kalau kita sayang semua umat Islam kita yang lain ni, kita memang akan berusaha untuk ta'rif supaya dia orang semua realize, oh, aku hidup ni ada tujuan, kan. Kita ta'rif sungguh-sungguh sampai dia jelas, oh, terbuka mata dia, oh, aku ada tujuan rupanya, aku ada misi, aku Muslim. Kemudian kita takwin, dan bila dia dah jelas tu, kita jom bina diri dia, kan, sampai dia akhirnya mampu. Dan tanfiz, dia akan berjaya melaksanakan untuk diri dia dan untuk manusia selainnya, insya-Allah. So itu semua manifestasi kita cinta kepada dia. Kita nak yang terbaik kepada dia. Kita nak syurga tertinggi, kita nak syurga tertinggi untuk dia juga. So kita takkan biarkan semua orang jadi orang biasa, kan, secara perasaan, secara perasaan. Seterusnya, dah towards the end dah. Benar-benar mahukan yang terbaik untuk seluruh manusia. Ini beyond Muslim lah. Termasuk dan terutamanya kebaikan apa? Kebaikan mendapat rahmat hidayah di dunia dan syurga di akhirat. Kan, maksudnya kalau macam mana, sebab Ana amat terkesan dengan biasanya dengan talk Syah Kirit, siapa yang kenal Syah Kirit, sebab dia ada pengalaman. Dia memeluk Islam dalam satu keadaan, dan kemudiannya parent dia mati dalam keadaan tidak sempat Islam. Dan dia rasa amat sedih sebab dia sayang parent dia.
Tapi dia amat rasa marah lah sebab parent dia kena ramai orang Islam. Tapi semua orang Islam ni macam seolahnya membiarkan parent dia masuk neraka. Biar je lah dia mati kafir. Seolahnya begitu. Tak ada usaha langsung. Tak ada cuba cakap langsung kan. Biar je parent dia. So dia memang, macam kalau kita dengar dia punya talk tu, kita macam seriau jugalah. Especially kalau kita ada kenalan-kenalan selain Muslim. Dan kita tak usaha pun untuk cuba ajak bagi dia faham kan. Soalannya macam kita kata, tak apalah, kalau dia terus macam tu masuk neraka, biarlah dia. Na'udzubillah. Tak ke jahat kan, tak ke busuk hati begitu kan. Anda pernah tanya di Jerman masa anda bagi daurah kat situ. Kalau kita ni student, sebab kita, ni konteks student lah, di Jerman tu student. Kalau awak student, awak terlepas satu kelas tu, tapi dalam kelas tu lecturer bagi satu assignment yang amat penting, akan menentukan lulus dan gagal. Tapi kawan baik awak ni tak bagi tahu pun awak yang tak dapat datang kelas tu, rupanya ada assignment penting ni. Tahu-tahu dah deadline, awak baru tahu dan awak fail. Apa perasaan awak terhadap kawan awak tu kan? Wah, ada budak tu memang dia spontan, dia macam marah kan. Tak tahulah ada pengalaman ke apa. Busuk hatilah apa dia cakap macam tu. So, relationnya sama. Relation sama. Maknanya kita tahu Islam ni membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Dan kita tahu mereka tu tak jumpa jalan tu. Mereka tersesat. Kesian mereka. Tapi kita seolahnya biar tak kisah. Biarlah dia kan. Tak cuba pun nak ajak memberi kejelasan dan sebagainya. Tak ke kita busuk hati dan jahat sebegitu kan. Auzubillah. So, sepatutnya kita ada rasa ni. Sebab tu juga para sahabat begitu kan. Ni tajuk pasal dakwah Kita tahu kalau kita punya logik, tak apa ni dah slide yang akhir, kita masuk sikit cerita. Kita biasa akan kejar kalau kita tahu solat di Mekah berapa ratus ataupun berapa ribu kali ganda kan. Solat di Madinah, solat maknanya di Masjidin Nabawi kan, berapa punya kali ganda. Kalau kita kata macam kan best kalau aku duduk di situ, setiap kali aku solat fardu kat situ, dia punya gandaan dia amat luar biasa. Confirm aku nak hidup kat situ sampai mati. Tapi kita tengok para sahabat semua keluar dari Mekah, keluar dari Madinah dan mati di tempat-tempat lain kan. Apa dia orang ni tak kerugi macam tu kan. So kat situ yang kita hilang mafhum kefahaman agama tu. Islam tu difahami kita ni amat fiqh sahaja, kering fiqh. Tapi mereka memahami Islam tu rohnya macam mana. Kita tak boleh duduk diam bila kita tahu ada orang tak dapat cahaya kat sana kan. Tak kesian, tak jahat ke biar mereka kegelapan. So itu cerita tentang kalau betul-betul orang yang mempunyai hati yang Islami lah kalau kita nak kata. Seterusnya, mencari pasangan dan teman hidup yang akan bersama-sama merealisasikan kesemua yang telah disebut di atas. Bila sebut ni ada yang terbayang apa? So sebab tu nak sebut kat bawah ni. Ni word ni both dalam konteks perkahwinan dan juga dalam konteks organisasi dakwah. Bila kita cakap kita cari pasangan dan teman hidup yang akan bersama-sama merealisasikan vision ni, dia applied both pasangan hidup suami isteri tu dan juga siapa yang dah ikut surah lama dan sebagainya. Itulah teman-teman rapat kita, pasangan-pasangan teman-teman kita yang hidup bersama throughout our life untuk mencapai benda yang sama. So sebab tu anda sebutkan benda ni applied both way. Pasangan hidup as in suami isteri dan pasangan hidup teman-teman sehidup semati dalam perjuangan insya-Allah. Wallahu alam. So lepas kita memahami semua benda ni, masa untuk terrealisasikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan itu yang penting. Mungkin hari ni sebab ada satu tajuk lain yang nak suka sampaikan juga ialah kalau kita cover ayat-ayat syurga dalam Quran. Itu pun agak interesting. Kalau kita kumpulkan semua ayat syurga dalam Quran, anda pernah buat daurah tu sejam setengah kot. Kan kita akan perasan beberapa benda yang macam salah satu benda yang kita nak cakap ialah Allah sentiasa kata masuklah dalam syurga dengan bima kuntum ta'malun, bima kuntum taf'alun. Allah sentiasa relate masuklah dalam syurga dengan apa yang kamu telah amalkan. Bukan dengan apa yang kamu pernah dengar daurah, bukan sebab ilmu banyak, bukan fikrah tinggi, tak. Based on apa yang kita realisasikan atas medan amal nyata. So itu yang penting So kita faham setinggi mana tapi tak beramal, still kalau kita ambil ayat-ayat syurga dalam Quran tu, dia tak memberi indikasi kita dapat janji syurga tu. Kita kena realisasikan dalam amal. So sejauh mana kita bincangkan semua tadi, sejauh mana kita merealisasikan. Contohnya, betul aku sayang saudara-saudara Rohingya, apa yang aku buat? Kita realisasikan betul dalam medan amal. InsyaAllah itu yang kita perlukan. So kat sini ni macam iklan je lah, tapi tak apa. Sebahagian daripada termasuk anak-anak rasa penganjur akan bagi nanti recording ini
Tapi anak-anak juga dalam sentiasa setiap kali anak bagi daurah memang anak buat recording juga. Dan yang berbentuk yang agak umum sebegini yang boleh dihadam oleh semua orang, biasanya anak letak kat situ lah. So siapa yang berminat dengan tajuk-tajuk yang serupa, untuk contoh-contohnya, boleh just pergi ke situ. Wallahu alam. Oh, ada soalan pula. Poligami. Oh, interesting pula soalan poligami ni. Salah ada kenapa poligami tak disukai ramai sedangkan mereka mampu menyayangi saudara Islam dan Nabi juga pernah menikahi. Okey. Cuma mahukan penjelasan. Okey, kenapa bila kita sebut, kalau soalan macam ni dia agak menarik Walaupun dia okey. Kenapa kita boleh observe ada orang yang tak suka something kalau kita sebelum masuk poligami, biasanya mereka akan mereka merasa sebegitu hasil reaksi terhadap sesuatu. Biasanya begitu. Jadi bila mana contoh-contoh yang terzahir dalam persepsi mereka, ni contoh macam kalau orang kata kenapa orang tak suka Islam, kenapa orang takut Islam, sebab kalau kebetulannya memang mereka terdedah hanya dengan contoh-contoh Muslim yang memang buruk lah. So mereka akan rasa macam, oh Muslim ni memang macam tu. So contoh. Sama juga dengan poligami. Ataupun macam, tak ingat Syahkirit ke siapa seorang lagi yang revert yang cerita, kenapa parent dia amat sangsi dengan orang Islam, sebab setiap kali kes-kes kalau tengok berita setiap kali tengok berita kisah-kisah jenayah, tak tahulah sumbah mahram, whatever jenayah dalam TV tu, semua orang berkopiah masa tu. Masa itulah pula orang yang buat jenayah tu pakai kopiah ke apa kan. So dia kata, oh ni orang Islam ni. So again and again, persepsi dia pasal orang Islam ialah orang yang buat kerja-kerja macam ni. Sama juga bila cakap pasal poligami, kenapa ramai orang tak suka. Persepsi, personally saya rasa satu isu yang kita terpaksa accept ialah ramai orang terdedah dengan negative side. Orang tu tunjuk kes macam tu, pak saudara dia tunjuk kes macam tu. So dia buat conclusion yang sebenarnya conclusion tu memang tak tepat, tetapi dia balik kepada kita Muslim yang tak tunjuk contoh ataupun memportray contoh yang baik lah. Dan so itu secara umum kalau kita nak to be fair, kenapa orang jadi begitu. So kalau apa langkah-langkah kita kena tonjolkan contoh-contoh yang baik lah kot, supaya orang tahu, oh di sebalik cerita-cerita yang macam ni rupanya ada je contoh-contoh yang baik, yang harmoni dan apa, yang mungkin orang tak pernah dengar, tak pernah tahu, tapi dia perlu di-highlightkan. Itu mungkin lah kot kalau kita nak bincangkan solusi kepada benda tersebut. Sama macam contohnya apa kalau kenapa orang sekarang ikhwah ataupun orang yang ikut usrah sekarang ni, yang lelaki takut nak kahwin, kalau kita cakap macam tu kan, sebab dia ada persepsi-persepsi dan sebagainya. Kita orang pun selalu bincang dulu macam tu, kenapa budak-budak sekarang ni yang takut nak kahwin asyik delay je. Bila tanya bila nak rumah tangga, oh tak apa 10 tahun lagi apa benda kan, macam ni kan, kenapa dia tak. Kita orang dulu lain pula kan. Rupanya mungkinlah salah satu faktor di depan kami dulu masa kami muda-muda, depan kami contoh-contoh yang menyebabkan kami tak sabar-sabar nak kahwin. Depan generasi baru sekarang ni semua contoh-contoh yang menyebabkan tak payah kahwin lagi bagus. Macam tu mungkin kan. So kadang-kadang kita yang tak portraykan ataupun mendominasikan portrayal yang baik pasal Islam ataupun pasal wallahualam poligami or whatever. Even kalau kata kenapa ramai orang itu ada student kat universiti tu tanya, kenapa ramai yang anti usrah? Contohnya begitu jugalah. Sebab pada persepsi mereka, budak-budak usrah ni balik-balik yang dia nampak judgemental, ngan dia orang saja, apa-apalah yang persepsi dia orang. So selagi kita tak betulkan persepsi tu, susah kita nak tukar pemikiran ni kan. Ni apa ni soalan ke ni? Konteks majikan kita layan pekerja dengan profesional, adakah kita tak menyayangi saudara kita apabila kita tak menunjukkan kasih sayang? Macam ni soalan ni. Jika dalam hubungan okey, bila kita cakap kasih sayang dan profesional, dia bukanlah, ni pandangan peribadi dia bukanlah dikotomi. Faham ke dikotomi? Dia bukanlah one or the other. Macam kalau ni tak boleh ni tak boleh ni. Dia bukan begitu. Tapi dia ada very perbincangan dia agak panjang sikit. Contoh ada yang bawa contoh kenapa orang sekarang ni kasih sayang tu makin tak ada. Contohnya dia kata macam ni. Tuan punya tanah,
dengan pekerja-pekerja ladang atas tanah. Ni ambil contoh begitulah. Yang kata dulu, zaman-zaman dulu, zaman-zaman semua orang yang punya tanah ni, dia mengusahakan macam tu je lah. Contohnya, dia mengusahakan macam tu. So, bila ada hasil, Alhamdulillah. Kalau kurang hasil, kurang. So, dia punya hubungan dengan pekerja-pekerja yang mengusahakan tanah tu, senang untuk ada hubungan kasih sayang manusiawi tu. Macam kalau dia sakit ke apa, kita considerate apa semua. Tapi dia kata dalam zaman sekarang, tuan punya tanah berhutang untuk mengusahakan tanah dia. So, setiap bulan dia kena meet certain payment. So, dia tertekan. Stres dia tu menyebabkan dia tekanlah pekerja dia tu kan. Sebab pekerja dia sakit, tak sakit, aku kena hasilkan berapa kilogram ke apa, contoh So, dia kena tekan juga. So, that becomes the norm. Bila that becomes the norm, kasih sayang tu hilang lah, contohnya. So, dalam konteks tu, dia bukan isu kasih sayang. Bila kita cakap menunjukkan kasih sayang tu, contoh, maknanya dia jadi kurang considerate. Kita tak consider susah senang dia, lantak lah. Yang penting capai KPI. Dia jadi gitu. Disebabkan kita pun tertekan juga, kita kena meet payment. So, the whole structure of dunia sekarang yang menyebabkan bila semua orang tersepit dengan hutang, apa semua ni, menyebabkan semua orang pun dah tak ada kasih sayang lah. Dah tak sempat nak berkasih sayang sebab kita tengah stres kan. Tengah apa semua. So, itu satu penyuangan yang besar juga sebenarnya. Kalau kita macam begitulah. So, just nak relate dengan soalan tu, kadang-kadang bila kita cakap kasih sayang tu, more kepada that lah kot. Rather than, tak tahulah menzahirkan kasih sayang macam mana. Soalan last kot Kita sampai 10.30 tapi boleh je tanya kalau soalan-soalan yang meruncing. Nak tanya, macam saya belajar sebelum ni, perempuan tak boleh masuk, tak boleh kahwin dengan non-Muslim yang nak masuk Islam. Tak boleh kahwin dengan non-Muslim yang nak masuk Islam sebab takut keimanan rumah tangga akan goyah nanti. Maknanya dia kahwin dengan non-Muslim, tapi non-Muslim tu baru nak masuk Islam Tak faham sangat dia punya tu. Tapi kalau macam kita cakap pasal adakah perspektifnya ada screen situasi ni kita perlu lakukan? Okey. Kalau kita bila nak bincangkan semua benda-benda tadi first and foremost untuk kita. Sebab persoalan ni Ana rasa untuk macam mana kita nak deal dengan situasi. So Ana pergi kita dulu Untuk kita, Ana yakin based on pengalaman peribadi, so boleh kalau ada rasa berbeza boleh betulkan. Ana yakin kita sebenarnya boleh secara subconscious menyebabkan filtering mechanism akan ada dalam diri kita. Contoh kalau kita dah merasakan kita ni nak kahwin kerana apa yang tadi kita ada misi yang lebih besar apa semua tu, dia jadi automatically any candidate yang secara zahirnya kita tak nampak boleh support that objective, dia automatically dia jadi terfiltered. Tak tahu boleh faham ke tidak dia jadi macam susah untuk kita tiba terminat dia sebab kita tak nampak pun dia boleh membantu vision tu. Biasanya akan boleh terminat tu bila orang tak ada maklumat hidup lah. Dia just physically attractive, minat. Dia sebab dia tak ada tujuan, tak ada maklumat. Biasanya begitu. So, anak assume kita ni biasanya dah ada maklumat. As long as maklumat kita kukuh, biasanya anything yang tak membantu tu, dia susah nak tiba-tiba terjatuh cinta lah, minat lah apa. Dia susah nak jadi gitu. Sebab dia jadi macam filter secara tak sedar. Macam dua-dua orang tu lawa. Kenapa yang ni terminat, ni tak terminat? Sebab memang ni tak ada ciri-ciri tu langsung kan. Macam mana nak bina rumah tangga yang menghala ke situ kan. Yang ni ada, termasuk orang-orang yang insya-Allah ada potensi. So dia jadi ada filter mechanism yang kalau dia start dengan kita ada some reasoning untuk hidup dan berkahwin dan sebagainya lah. Okey, tu pertama. Bila kita cakap pasal kes yang spesifik maknanya dia asalnya dia tak ada ni, dah terminat. Bila dah terminat ni susah sikit. Ana pernah handle beberapa kes kalau di Eropah dululah ni bukan kisah non-Muslim ni cinta orang yang ikut usrah. Berminat, dia dah berkapal sebelum ikut usrah. Sebelum ikut usrah dia dah berkapal lah, minat apa. Tiba-tiba dia masuk usrah. So bila masuk usrah tiba-tiba dia dapat vision baru lah, hidup ni nak ke mana apa semua. Tapi macam mana so in banyak kes alhamdulillah yang pasangannya pun berjaya diusahakan juga dan masing-masing sama-sama mempunyai vision yang sama semua. Alhamdulillah, tak apalah, no problem. Just jaga batasan, ikut syarak apa semua tu, kahwin. Tapi ada yang kes macam anak usrana tu, ada beberapa kes yang memang dia bila somehow macam tu, dia kata macam tak apalah, terpaksa break up lah. Sebab
aku nak kejar ni syurga apa benda lah, macam yang dia dah jadi vision dia tu kan. So dia jadi gitu sebab once kita ada something dalaman tu, biasanya ada benda yang lain tu terfiltered. Benda tu boleh jadi. Now dalam kes yang macam ni pula sebab bila kita cakap pasal kita deal dengan masyarakat, kita kena faham dia orang punya level tu berbeza dan bagaimana nak deal sebaik-baiknya kan. Dan anda mungkin orang bukan terbaik untuk cerita pasal semua benda ni lah. Tapi anda teringat macam cerita Shah Kirit dia cerita bagaimana dia masuk Islam sebab nak kahwin dengan orang Melayu. Tapi maknanya reason tu memang kita kata macam itu bukan reason yang bagus lah. Tetapi for whatever reason, itulah pintu dia kepada hidayah. Lepas kahwin lah baru dia start faham Islam dan lepas tu dia jadi real Muslim dan dia jadi da'i pula tu kan. So pintunya terbuka begitu. So bila menghandle kes-kes yang dah memang hati dah tertaut ke apa benda, mungkin wallahualam kita dah terpaksa pergi case by case and what is the potential future lah kot. Kalau nampak memang mudarat, kita kena deal the case accordingly kot. So case-case macam ni dia tak boleh pukul rata. Wallahualam. Ya, kalau kiranya non-Muslim itu masuk Islam kerana nak kahwin, anda dah terjawab benda ni juga So, as a default from the beginning, biasanya kita jagalah benda tu. Dan biasanya orang yang masuk Islam, kemudian masuk Islam, kemudian dia nak pasangan antara revert yang berkahwin. Kadang-kadang ada kes-kes macam tu yang kita tengok kan. Hidayah Center pun ada rasa handle this case. Mungkin mereka boleh jawab lebih tuntas lah kot. Macam mana nak tengok setiap kes ni dan memberi haknya kan. Wallahualam. Sebab kes-kes macam ni saya rasa memang tak boleh bagi jawapan pukul rata lah. Nanti dia tidak adil kepada kes-kes yang tertentu. Tetapi concern Ana pada malam ni more kepada kita lah, kita-kita ni kan. Kalau kita-kita ni, Ana tutup dengan ni lah kot. Dulu masa zaman Ana sekolah budak-budak yang masih baru nak matang ni, semua banyak alasan macam ni kan. Bang, tak boleh ke kalau saya kahwin dengan orang biasa-biasa je, tapi saya lah jadi yang akan dakwah kat dia. Kan macam tu kan. Banyak orang lelaki suka bagi alasan macam tu. Jawapan Ana kepada dia orang masa tu agak simple lah. Ana cakap, okay, secara prinsip niat tu bagus lah kot. Tapi isu saya dengan awak cakap macam tu ialah track record awak semua fail. Macam bawa usrah tak pernah jadi apa. Maksudnya kalau orang yang ada track record, kejayaan dia berdakwah, setiap orang yang melekat kat dia tu berkembang menjadi Muslim baik apa semua tu, dan masih boleh diterima lah kot dia nak cuba berdakwah kepada orang tu dan orang tu akan menjadi apa kan. Tapi kalau awak punya track record pun tak ada, itu gamble lah tu. Awak pergi situ, lepas tu lalas awak jadi so wallahualam, tepuk dada tanya iman. So sudah 10.35, Ana kembalikan dulu kepada MC tadi insya-Allah. Semoga dapat manfaatnya dan semoga kekurangannya Allah ampunkan insya-Allah. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira kepada Dr. Saifuddin. Ada satu soalan terlepas ni. Anda nak bagi ruang kepada Dr. Saifuddin jawab sendiri. Soalan daripada Saudara Yamin. Awal sekali soalan. Boleh tak sedikit pencerahan introduction tentang background doktor, sedikit introduction lah, background doktor. Oh, pasal dia anak ke? Betul. Oh, ya ke? Okey. Oh, tak ada awal-awal tadi. Okey. Tak tahu jom pangkal siapa orang bercakap ni. Okey, insyaAllah sedikit introduction di hujung. Nama mungkin tahu kan, Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan. Kalau situasi sekarang ni di Ikram Gombak, pengerusi Jabatan Kuasa Tarbiyah dan Modal Ihsan Ikram Gombak, lecturer di UIA Gombak, kejuruteraan mekanikal, degree di Uniten, master di UTM Skudai, PhD di Perancis. Pengalaman dakwah banyak di sana lah. Start faham dakwah, bukan start faham dakwah sebelum tu, tapi banyak pengalaman baru dalam dakwah di sana. Kita di Eropah, pernah bawa usrah di Perancis dan anak usrah di Turki, Poland, Czech, Moskow dan sebagainya lah. So banyak berpusing-pusing di Eropah dalam arena dakwah student Malaysia di Eropah. Dan alhamdulillah balik 2013 sampai sekarang di Gombak lah, insya-Allah. So main medan dakwah kebanyakannya di IPT. So sebab tu kalau portfolio dalam Ikram ni pun terlibat langsung dengan tarbiyah, membantu sekretariat tarbiyah di Selangor dan juga sekretariat tarbiyah IPT
di Selangor dan juga Sekretariat Tarbiyah IPT di pusat. So tu kalau lain-lain tu apa anak 6 dah berkahwin, seorang isteri. Wallahu alam. Lahir di UK, lahir di Leeds UK kerana ayah dapat tarbiyah di sana, mak dapat tarbiyah di sana, berkahwin di sana, lahirlah anak tarbiyah. Alhamdulillah. Wallahu alam. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sekali lagi jazakallahu khairan katsira kepada Dr. Saifuddin. Anak kira satu perkongsian yang sangat sangat very well organised dan